Kalau nak kira lah, gambaran ahli sejarah bagi ritual hak sebenar berlaku ni dalam bentuk pembinaan tempat-tempat ritual berlaku pada zaman Nabi Sulaiman. Zaman ahli-ahli sihir, ahli-ahli tenung, magician zaman tu. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam buat satu akta, dia tangkap semua ahli-ahli sihir, semua orang-orang magic, semua yang black wish ni. Kemudian kitab-kitab amalan-amalan itu dirampas. Bila dirampas, dia letak di mana? Di bawah kuil Sulaiman. Inilah dipanggil Haikal Sulaiman oleh orang-orang Yahudi. Sekarang hari ni bila kita tengok di mana betul-betul letak Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman lah ni, tempat dia hak betul-betul dekat dengan Kubah Sakhrah tu. Dikatakan di situlah adanya kuil Sulaiman dulu. Wallahu alam lah hak sebenar. Itulah dakwaan mereka. Sebab hari ni tiap-tiap hari mereka duk korek, duk gali, duk buat terowong bawah Masjidil Aqsa tu. Tapi sebenarnya tujuan dia nak meruntuhkan tapak yang lama ni, nak bangunkan Haikal Sulaiman buat kali yang kedua. Untuk menunggu raja akhir zaman mereka memerintah dunia daripada bumi Israel, iaitu Dajjal. Sekarang bibit-bibit bunga api itu sudah ada. Sudah ada dah. Mereka mula nak mengalihkan pusat pemerintahan mereka ke arah bumi Israel. Nampak tak? Asas-asas dia nak bina, buka dalam Bible King and the Chronicles. King and the Chronicles tu ada watak cerita Nabi Sulaiman, ada watak Raja Hiram, Raja Tyre yang supply barang-barang untuk buat Haikal Sulaiman dulu, terutama kayu kayan. Lepas tu Adoniram. Adoniram ni juga watak penting yang berhubung kait dengan Haikal Sulaiman dan pengasas Freemason. Bukan pengasas abad ke-18, asas-asas ritual hak duk buat zaman kuil Sulaiman tu ada keterlibatan dengan nama Adoniram ni. Baik, kembali kalau kita tengok, permulaannya nak jadi asas ni ialah bermula pada Knight Templar. Tahu Knight Templar? Bermula perang salib tu, siapa pengasas perang salib? King dia, raja dia, pengasas dia ialah seorang padri yang dipanggil Paus Urban atau Paus Urbanus II. Dialah mencadangkan perang salib ni. Jadi perang salib ni sebenar tak ada dah cintakan kedamaian, tapi dia lebih kepada materialisme. Sebab zaman tu ialah zaman Eropah, zaman Dark Age. Apa Dark Age? Zaman kegelap, zaman kegelapan. Tapi dia duk tengok kekayaan, kemewahan, kemakmuran belah mana? Belah timur kan? Di belah timur. Jadi mereka datang nak jajah, nak rebut balik hasil mahsul tadi, dan yang penting nak dapatkan bumi Palestin yang di dalamnya ada Jerusalem, iaitu Haikal Sulaiman. Jadi dia mengetuai satu konsili ataupun panggil persidangan Claremont. Jadi bermulalah tahun tu tahun 1095. Jadi sepanjang perjalanan ni nak sampai 1095 sampai 1099 baru sampai Jerusalem. 4 tahun tengah jalan ni mereka banyak bantai orang-orang Islam. Mereka bunuh juga sebahagian besar orang-orang Yahudi. Bila ini berlaku 1099 baru sampai Jerusalem. Kepung pula 5 minggu. Akhirnya minggu yang kelima mereka berjaya pecah masuk. Dan inilah berlaku peristiwa paling sadis, paling menyayat hati dalam sejarah. 2 hari saja mereka jarah, 2 hari saja mereka rata, hampir 40,000 Muslim mati terkorban. Juga sekali dengan manusia-manusia bangsa Turki dan Saraken. Mereka rampah Jerusalem dan mereka melakukan kezaliman dan penganiayaan ini. Sampailah 20 tahun kemudian, pada tahun 1118, 2 ksatria daripada Perancis, Hugh de Payens dengan Godfrey de Saint-Omer, menubuhkan Knight Templar secara betul-betul dianggotai oleh 9 yang lain. Mereka ni asalnya Knight Templar ni ialah tentera-tentera miskin yang percayakan Jesus Christ dan kuil Sulaiman. Tapi akhirnya sebab material tadi mereka jadi kaya. Mereka buat apa? Mereka kau untung melalui peziarah-peziarah Kristian yang datang daripada Eropah yang nak melawat bumi Palestin, terutama nak pergi dekat kuil ataupun Haikal Sulaiman tadi. Jadi bila tanah ni mereka dah jarah, orang-orang Eropah boleh datang sesuka hati. Jadi penziarah-penziarah Kristian terutama yang datang nak ziarah tempat ni, mereka buat satu sistem yang dipanggil credit and check. Hampir-hampir nak menyamai sistem perbankan sekarang. Dia start di sini dah. Kemudian mereka menjalankan urus niaga yang dikatakan pada awal abad-abad tu dikatakan kapitalis dah bermula dengan perniagaan berbasiskan bunga ataupun riba. Mereka jadi kaya serta-merta. Sebab yang dulu mereka bawa topeng iman Kristian, bawa simbol-simbol Kristian berupa-rupa salib dan krusid. Tetapi dalam hati mereka nak dapatkan keduniaan, kemewahan. Jadi akhirnya secara ringkas 1187 seorang pahlawan Islam datang ke sini bertempur dalam perang Hittin. Siapa?
Salahuddin Al-Ayyubi. 1187 perang, menang kita. Bila menang kita, mereka balik semula. Mereka balik, mereka pergi kawasan Eropah. Hak ni pula jadi pening raja-raja Eropah nak menangani politik mereka. Mereka pula dah serang-serang gereja, mereka dah serang pedri-pedri, mereka dah serang kependetaan. Sebab mereka duduk di Jerusalem, mereka jumpa satu benda. Hak bawah kuil Sulaiman, hak zaman Nabi Sulaiman tu, buku-buku sihir. Hak inilah digambarkan harta dalam filem National Treasure, lakonan Nicolas Cage tu kan. Mereka dah bawa balik kitab-kitab sihir ni. Hak teras dia aliran Kabalah tadilah. Bentuk-bentuk ritual, okult dan penyembahan bagaimana nak berhubung dengan iblis, syaitan dan dajjal. Jadi akhirnya kerenah-kerenah mereka ni dapat dihidu oleh raja-raja di Eropah. Akhirnya atas campur tangan orang-orang terpenting 1307, Raja Perancis Philip de Bell mengumumkan penangkapan anggota-anggota Knight Templar. Gabung pula dengan Pos Clement. Pedri masuk serta, gereja masuk serta menyokong Raja Perancis tadi, maka ditangkaplah. Lebih kurang selang 7 tahun kemudian 1314, Grand Master dia iaitu Jacques de Molay. Jacques de Molay ni dihukum, lalu dia mati. Kemudian geng-geng hak lain ditangkap tu dibicarakan. Tapi walaupun demikian, hakikatnya ada mereka yang berjaya lolos dan lari. Mereka cari satu-satunya negara di bumi Eropah yang tidak percaya kepada gereja Katolik pada abad tu. Siapa? Negara mana? Scotland. Mereka pergi ke Scotland, minta perlindungan. Siapa Raja Scotland masa tu? Robert de Bruce. Robert de Bruce lah lindungi mereka. Akhirnya mereka bergabung dengan siapa? Di sinilah start. Mereka nak bergabung dengan geng-geng hak datang daripada banjaran Kaukasian, banjaran Eurasian, hak keluar daripada tembok-tembok Zulkarnain. Hak keluar daripada tembok-tembok Zulkarnain dah keluar, mereka naik ke arah utara. Kemudian mereka jadi orang-orang Viking. Lalu lama-kelamaan mereka tukar sejarah di sini. Asal mereka bangsa lain, asal mereka Normandi dengan Celtic. Tapi kemudian mereka tukar sejarah, mereka katakan mereka sebagai berbangsa Anglo-Saxon. Mereka jadilah tukang-tukang batu, tukang-tukang pembina. Bergabung pula dengan geng hak lari tadi. Lalu terbentuklah Lodge Freemason yang pertama di dunia, Scottish Rite. Inilah secara rasmi barulah dikatakan Freemason benar-benar wujud. Tapi benda hak bawa tu hak zaman Namrus lagi, isi Kabalah dia. Sebab tu siapa yang jadi ahli Freemason, kalau setakat naik pangkat, dia boleh ditabalkan di mana-mana lodge seluruh dunia. Tapi bila dia dah masuk 33 degree, 33 tahap degree, dia perlu ditabalkan di Scotland. Zaman Scottish Rite tu kita perlu faham, tu zaman dia nak zaman penyatuan England tu. Zaman kalau kita tengok filem Braveheart, tahu tak filem Braveheart? Lepas tu lah lodge-lodge ni berkembang. Ada di Amerika, ada tu situ, ada sini. Bergabung pula dengan Illuminati. Illuminati ni kat 13 keluarga tu lah. Keluarga Astor, keluarga Bundy, keluarga Collins, keluarga Freeman. Gabung pula dengan Merovingian, keluarga-keluarga diraja. Lah ni yang jadi teras paksi dan ketua kepada Merovingian dan 13 keluarga Illuminati siapa? Ratu Elizabeth.